Firstly kau cuba cerita macam mana kau boleh jadi lawyer. Kita sebaya kan. So kita grad SPM habis sekolah 2009 SPM. 2010 ambil asasi. Masa tu lepas SPM aku memang dah, sebenarnya peguam tu ada dalam sekolah rendah. Waktu kita isi borang tu sentiasa akan ada peguam, politician, journalist. Itu dah masa tu dah tahu dah aku social science. Tapi bila after SPM aku tahu, aku cakap dengan aku tak nak jadi peguam. Family aku pun tak support. Dah sebab kita punya stigma pada lawyer masa tu dah memang lah ambil duit apa semua. Dan parents aku pun jenis yang tipikal masa tu agak ni lah, sebelah kaki neraka. Tapi aku suka sangat law sebab untuk ringkas ada dua kenapa aku ambil benda ni. Satu, dia professional. Dan yang kedua, dia luas, dia sangat luas. Dan benda paling penting asas dia aku pilih ni, bila aku nak pilih nak ambil asasi mana, tahun 2010 tu aku ambil pilih asasi law. Dan bila aku nak pilih degree pun aku pilih degree law juga sebab aku minat orang. Jadi tapi masih lagi tak ada keputusan untuk jadi peguam. Masa tu just aku cakap dengan mak aku, mama biarin study dulu. Macam kerja tu kemudian. Tak tahu sebab bagi aku masa tu panjang, 4 tahun. 4 tahun tu panjang, tak tentu orang habis belajar lagi apa semua. Tapi alhamdulillah lah aku habis belajar walaupun hujung-hujung tu macam nak give up juga sebenarnya. Tapi pilih law tu sebab aku memang suka orang dan sebab aku nak khusus yang profesional. Kita power juga sebab sana kalau kita dulu 3 K1. Sekolah rendah 3 yang dalam tu. Dalam carta tu kau buat apa? Telefon please. Aduh, hai. Aku sorry ni family kena angkat. Macam mana lagi busy lawyer ni? Buka je dulu. Tahu lah. Sorry guys, mak call. Kena angkat. Kim, kau tanya apa ni? Tak. Cik Zulin kata 3 dia kau buat tadi tu apa? Politician. 3 masa sekolah rendah tu. Politician, journalist. Okay, politician tu kalau kata kita dulu waktu sekolah kita kalau siapa politician kita kau buat apa 3 tu kan? Aku ingat aku first darjah 1, darjah 2, darjah 3 lah. Aku buat juruterbang. Yes, memang wajib. Kartunis. Cartoon tak pernah ada. Lepas tu satu lagi doktor. Itu klise lah. Klise lah. Sekarang kau ya? Tak, kau betul apa? Sebab kau ada arts dengan science dan ni. Aku situ aku dah, aku minat lukis. Lepas tu aku minat doktor tu. Tak, Tu aku umur minat berapa doktor. tu? Darjah 2. Kalau aku punya biasa first kali aku buat juruterbang. Kedua saintis. Ketiga tu aku buat tentera. Kenapa kau ambil juruterbang? Sebab memang daripada kecil aku nak jadi juruterbang. Tak, tapi kalau awal-awal kan ikutkan daripada Yes. aku pernah tahu pernah pertama sekali astronaut sebab aku Tapi tengok betul kalau Yuri Gagarin punya poster. Kalau ikutkan memang nak buat astronaut, tapi masa tu kita waktu kecil tu kita takut dibahankan oleh kawan-kawan kan. Tapi aku rasa yang paling dah nampak situ masa dah hujung sekolah rendah lah 11, 12. Situ baru kau okey sikit, baru dah tahu dah. Masa tu zaman ni Syekh Muzaffar tu. Belum. Belum lagi. Belum lagi. Muzaffar kita Sekolah menengah SPM. SPM. Aku ingat lagi masa raya SPM ke? Form 4, Form 5 ke? Yes, Form 4 dengan Form 5 Syekh Muzaffar baru famous. Okay, so itu cita-cita kita lah dulu. Aku rasa kalau kita nak pilih bidang ni, dia banyak benda lah faktor. Family, minat kita, kadang-kadang peluang kerja tu mungkin tak lagi kot sebab kita tak fikir lagi. Okay, macam sekarang ni, sebab aku ada ajar tuition, budak-budak yang aku ajar ni budak SPM. So, diorang selalu tanya kan, lepas ni diorang nak masuk bidang apa? Kalau aku tanya korang ambil bidang apa? Ramai, aku rasa 90% akan jawab tak tahu. Okay, diorang kata diorang tak tahu nak ambil bidang apa. Cakap ambil lah benda kau minat. Tapi dia kata diorang tak tahu nak minat apa pun dia tak tahu. Diorang dah kena start isi UPU ni sebelum dapat result ataupun lepas dia dapat result tu. Okay, kalau kau sendiri tu kau rasa apa yang dia patut isi? Okay, kalau diorang sendiri tak tahu nak sambung bidang apa, kau rasa macam mana? Bagi aku tak boleh jawab soalan ni sebab aku punya rezeki Allah takdirkan. Aku punya strategi tu, apa yang aku caturkan tu berjaya. So, aku tahu daripada awal, macam aku cakap, umur 11, 12 aku dah came out dengan lawyers tu, dengan journalist dan aku masih nak jadi benda tu. Aku rasa aku boleh jadi semua pun sebenarnya walaupun dah jadi lawyer kan. Boleh je dalam keadaan sekarang. Tapi untuk orang yang tak ada minat ni, yang tak tahu nak buat apa, aku rasa aku boleh bagi advice dari segi macam aku cakap juga, orang memang expect walaupun lawyer tu ada daripada awal, tapi sebenarnya bila dah habis SPM apa semua, still aku pun agak-agak, aku pun macam even aku share waktu kita untuk jadi peguam ni dia kena, aku bukan peguam syariah saja, aku memang peguam civil.
Jadi untuk jadi program civil ni kena chambering 9 bulan, latihan dalam kamar. Dia macam Dr. Houseman lah, 2 tahun. So masa dalam chambering tu pun aku dah cakap, mungkin 3 tahun je kot. Lepas tu dah mula macam final year, okay dah nak cuba chambering, at least chambering dulu. Dah chambering, mungkin kita cuba 3 tahun. Mungkin kita 7 tahun. So, sampai sekarang pun aku masih dalam mindset aku, okay, satu hari nanti aku akan buat master, PhD, aku akan break kejap dalam dunia legal ni. Aku nak buat social science. So, masih ada lagi benda yang nak jadi selain daripada lawyer tu, masih ada lagi walaupun dah umur 28 sekarang ni. Aku tak give up lagi. So tu aku datang dengan channel kau ni sebab aku pun tak give up lagi untuk buat content YouTube. Walaupun aku ada job tetap. Jadi aku punya advice lah orang yang tak tahu minat apa ni adalah ada banyak lagi soalan untuk kau start selain daripada minat apa. Kalau kita baca, kau tambah ilmu dengan tengok banyak TED Talk ke apa, benda paling patut kau tanya adalah apa kelebihan, apa kekurangan, apa environment kau waktu kecil. Mesti dalam setiap apa yang kita buat pilih waktu besar ni, ada benda yang pengaruhi kita waktu kecil dulu. Sama ada orang yang kita suka, parents kita, adik-beradik punya kerjaya. Kita tak boleh nak lari jauh sangat benda yang kita macam mana, kita tak boleh bermimpi atau ada impian untuk benda yang kita langsung tak pernah dulu waktu kecil. Contohnya macam ayah aku askar. Jadi aku tak berapa suka sangat protokol, tapi aku suka the adventures tu. Dalam diri aku memang suka benda adventure tu letak zaman-zaman 6 tahun, 5 tahun nak jadi astronaut ke, nak jadi jet pejuang ke apa, sebab kau suka adventure tu. Mungkin kau cakap kau jadi apa, doktor dengan sains. Okay, kau memang suka sains, tapi tak semestinya nature sebagai seorang medical practitioner tu kau suka. Kau just suka sains kan. Jadi orang tak berapa faham minat profession dengan minat job scope kerja tu sendiri berbeza. So aku rasa kena start tanya dengan ni lah. Cari balik dalam waktu kecil-kecil dulu kau suka apa, kau pernah tengok cerita apa, kau pernah sembang dengan siapa ada auntie atau uncle yang ni ke kan. Mesti akan ada sangkut. Kau mula dari situ. So kau mula dari situ lah. Macam aku just mula daripada aku minat orang. Ada orang masuk law sebab minat bahasa. Terutamanya diorang ni akan jadi contract lawyer sebab diorang drafting. So diorang suka terutamanya bahasa Inggeris kan. You kena ayat tu cantik. Macam aku menulis ni dah tahu memang menulis aku nombor 2 daripada bercakap. Aku tak berapa pandai sangat. Jadi aku masuk law sebab suka orang. Jadi satu aku pilih litigation, aku ke court. So aku nak jumpa orang hari-hari. Aku suka belajar daripada klien aku. Masa kau sekolah tu, benda apa yang kau minat kan? Bila kau buat tu kau rasa kau minat. Kena cari balik, jumpa pada orang ni balik kan. Kalau Amio, sebab ambil pertanian, kau minat pertanian tu daripada kecil ke? Kenapa kau nak ambil, kau ambil apa? Diploma kejuruteraan pertanian. Kenapa kau ambil diploma kejuruteraan pertanian tu? Siapa yang pengaruh kau ataupun kau ambil sebab kau minat gila-gila? Kalau ikutkan aku punya minat tu datang daripada waktu time form 4 kat sekolah. Yang mula berkenaan dengan sains pertanian. Kan memang ikut hati nak ambil kejuruteraan awam. Tapi sebab memang pertanian ni kita datang balik kepada tanah kan. Seronok jugalah kita main dengan tanah. Dan benda masa tu benda ni lain punya lain. Dan orang selalu ingat pertanian ni orang kampung semua. So minat lah, senang gitu. Kira kau memang minat betul-betul lah. Kita memang minat bahagian kejuruteraan lah. Tapi bila yang jadi peliknya bila aku masuk U, aku tak minat pula bila masuk enjin. Aku minat lagi bahagian pertanian betul. Kita balik waktu nak masuk U tu kita ingat tak apa, aku boleh minat enjin, aku pertanian tu kita ambil side je lah kan. Tapi bila kat sana terbalik pula, kita minat lagi pertanian daripada minat enjin. So masa boleh jadilah kalau kita minat masa sekolah macam ni, bila masuk U kita minat benda lain pula sebenarnya. Aku dah cakap dengan kau semalam, waktu nak pilih asasi law tu aku sangkut dengan matrik. Bukan, aku sangkut dengan apa? Cikgu IPG kan, maktab. Tiba-tiba lah pula atas zaman bila mak aku cikgu. Tapi dah umur 17 tahun tu tiba-tiba bapa aku, ni sebenarnya kena jadi cikgu sebab perempuan kan. Bila bapa aku tengok video ni tak ada macam je lah. Itu kejaya yang bagus lah. You kerja separuh hari. Kau tahu macam ni sekarang kau seronok lah boleh kerja dari rumah, apa semua, hari cuti sekolah. So cikgu ni penjawab awam paling ramai. Penjawab awam paling ramai. Tapi pasal aku terus jawab dengan mak aku macam, Mama ni memang tak boleh. Tak boleh, dia tak minat nak mengajar, nak masuk. Aku tak minat buat benda yang sama.
Aku tak minat pergi sekolah yang sama. Kebanyakannya cikgu berbelas-belas tahun. Mak aku pindah-pindah sebab kami anak ikut bapak aku pindah camp kan. Seronok lah juga pindah sekolah, pindah student apa semua. Tapi kalau kau duduk situ je, macam kau lain, kau buat decision untuk base dekat sini. Aku tak boleh. Aku memang dah dari segi kecil macam tu aku dah terbiasa pindah-pindah. Aku tak boleh mengajar subjek yang sama. Silibus bukan senang nak bertukar sangat kan. So aku cakap itu mama ni tak ada minat. So mak aku jawab simple. Mak aku nak cut aku punya jawapan. Rin, minat boleh dipupuk. So aku macam aku dah tak tahu nak counter apa jawapan tu kan. Sebab benda tu memang betul. Minat tu boleh dipupuk. Betul tak? Minat boleh pupuk. Tapi kalau ada benda, memang benda tu kau macam aku pernah kena juga waktu dulu yang kena ambil benda yang aku tak minat. Tapi bila aku dah set aim, aku tak minat benda tu, kau pupuk macam mana pun, walaupun aku boleh ambil, tapi akan jadi benda tak seperfect yang aku nak buat. Tak, sebab kau cakap tadi kau minat lebih kepada aku masa tu sekali kau minat sains pertanian. Maksudnya benda tu boleh dipupuk. Tapi masalahnya dua-dua tu aku okey lagi. Yang contohnya macam aku kena hari tu, aku kena ambil koko pasal seni tari Melayu. Yang benda-benda betul-betul kau memang kau tak minat. Kau cuba juga. Kau cuba kejap, tapi aku memang tak boleh nak bawa. Sebab bila dah diminat dan dipaksa, aku dah out. Tapi kalau kata aku boleh tak minat sangat, okay? Tak minat sangat tapi aku boleh cuba lagi lah. Tapi nak 100% yang benda yang aku minat lah. Aku rasa macam ni, minat tu boleh dipupuk tapi tak boleh dipaksa. Kalau kita nak paksa tu memang tak boleh. Kalau kita betul-betul tak minat dah, memang tak boleh buat agak. Semua orang kau ada je pengalaman buat benda yang dia tak minat. Dia macam kerja lah. Contoh kau kerja satu tempat kan, kau memang tak minat dah kerja situ. Paling keputusan paling baik kau kena berhenti, kau kena cari bidang lain. Dekat universiti pun sama je. Ramai je orang yang dah study beberapa tahun, lepas tu dia tak minat, dia tukar bidang lain. Bila cerita saya minat ni, aku teringat ada student aku. Sebab aku ajar biologi. So biologi ni, senang cerita ramai orang susah nak suka kat biologi. Even baru ni pun ada statement yang kata yang ambil aliran sains ni makin sikit. Tapi kalau korang perasan, ramai je parents nak anak diorang ni ada base sains. Korang rasa sebab apa? Aku rasa kalau kau ambil sains ni, kau boleh pergi mana-mana. Tapi masalahnya student dia tak minat benda macam ni. Kalau kenapa dia tak minat, aku rasa boleh cerita dalam topik lain lah. Kalau korang sendiri kan, contohnya kalau dah kau minat bidang pertanian ataupun kau minat bahagian kejuruteraan ke, pasal skill lah kot kan. Tapi parents kau suruh ambil doktor. Kau rasa macam mana? Apa yang student tu patut buat? Student minat benda lain, tapi parents dia suruh ambil benda lain. Aku akan ambil cerita mak aku lah. Sebab mak aku sebut perkataan minat boleh dipupuk tu dia ambil daripada pengalaman dia sendiri. Dia nak jadi secretary macam tu lah rasanya. Dekat ambil UiTM masa tu tahun tu memang UiTM punya secretary course memang gemilang lah. Dia berada di peak kan. Tapi of course arwah tu aku tak bagi. Mak aku dia teknik brush sini. Masa dia, tapi dia tak adalah nak masuk teknik kan. So dia kata biasalah, bapak suruh jadi cikgu, dia tak minat. Tapi sebenarnya dia tak sedar. Dia pernah mengajar waktu even sekolah dulu pun dia ajar orang, dia ajar saudara mara, dia ajar budak-budak kat kampus di Kinta tu. So dia rasa dia tak minat, tapi sebenarnya bila dah cuba masuk maktab, best. Dia suka budak, dia suka mengajar. Dan sampai sekarang mak aku dah pencen 2-3 tahun tu dia belajar balik, belajar agama, belajar bahasa Arab apa semua. Tapi dia dah start mengajar balik. Tahun ni dia dah start mengajar, tapi pada adult lah, pada orang dewasa. Jadi dah memang benda tu dah ada dalam diri dia. Dia cuma nak keluarkan. Jadi kalau macam yang Mio cakap tadi, kalau langsung tak ada, sepanjang lah hidup kau apa-apa aku rasa balik pada waktu kita kecil. Kalau langsung tak ada, benda tu tak ada langsung dalam hidup kita datang, kau nak congkir kat mana, benda tu tak ada kan. Kalau aku rasa minat daripada pupuk ni macam at least kau ada dalam background kau. Cuma kau tak nampak. Masa tu kau tengah seronok nak kejar yang glamour, kejar yang duit banyak apa semua. Tu boleh lah kau try belajar, kau try cuba juga. So macam budak yang kau cakap tadi, kalau lah memang dia ada background yang bagus sains, dia memang jenis budak yang boleh score, cuba juga. Aku nak kata aku bukanlah budak yang slow. Aku kira dalam kelas yang pertama ni, aku akan sentiasa akan dapat kelas yang pertama. Tapi dalam kalangan yang top tu, dalam 35-40 tu, aku akan 10 terakhir. So macam contoh tu juga. Bila masuk MRSM, sekolah sains, semua memang terserlah lah yang aku ni bukan budak sains. Aku macam rasa
Mula masa UPSR, PMR tu ingat sains tak ada masalah untuk skor A. Jadi aku ingat aku budak suka bersains. Rupanya aku suka sains ni sebab just the general knowledge. Aku suka tengok atlas, aku suka tengok baca tunas sains waktu darjah 1 dulu pun sebab just general knowledge. Jadi aku bukan orang sains. Dah masuk, dah pecah kepada 3 tu baru aku tahu aku tak boleh skor. Jadi kalau macam ada orang juga tanya macam bila dah lepas SPM tu dengan result 5A tu, ada 1C chemist tu, still orang kata juga boleh Zurin cuba lagi kan dekat matrik kan. Tapi aku kata benda ni memang bukan langsung diri aku. Jadi aku takkan buang masa try. Tapi kalaulah aku masa tu mungkin SPM dengan 8A 1B, aku pun macam parents pun dah push sangat-sangat, aku pun masih boleh buat, aku rasa aku akan try juga. Aku minat orang, aku tak minat belajar sains tu. Tapi kalau aku rasa aku straight A, aku cuba juga tu. Tapi itulah hikmah dia, aku langsung flop result aku. Tu sebenarnya bagi aku SPM ni adalah bukan result yang semua average je. Sepatutnya result kau akan nampak. Sepatutnya SPM ni adalah okey, dah tahu dah kau memang tak boleh kat sini, kau memang boleh kat sini. Itu sepatutnya result tu patut tunjuk. Bukan Aku rasa benda tu yang kita nampak tapi orang tak apa nampak. kan. Contohnya kalau budak sains pada sana nampak, kita tahu kita nak minat ke bahagian mana. Ada contoh macam Safwan, dia memang biologi kau paling power dulu kan, tinggi biologi kan, so memang kau pergi ke arah situ lah. Tapi ada juga macam bahagian kita yang kita nampak sangat dia punya bahagian sains ni tak kuat, tapi dia lebih kepada bahagian lain yang kuat. Betul. Aku rasa result SPM tu main peranan agak lah. Kau bayangkan kalau kita suruh member kita yang tak minat bio sambung study dalam biologi, dalam sains. Dan ada benda tu ada. Even student aku pun ada yang masuk macam tu. Dia tak minat langsung sains tapi dia belajar juga, dia kata susah nak kejar. Tengok macam ni result SPM dia bagus. Kalau Ami tak jawab lagi, minat bidang lain, parents suruh masuk sambung study bidang lain. Alhamdulillah mak aku kata kau pursue apa yang kau nak. So bila aku ambil, sebab masa dulu aku dapat 2. Satu dapat matrik ke sini, dengan satu lagi dapat ke diploma tu. Aku dah discuss dengan mak aku, mak kata tak kisah nak pergi mana. Tapi bila discuss dengan cikgu, dia sebab cikgu, sebenarnya kita nampak macam mak kita tahu lagi. Sebenarnya cikgu pun dia nak nampak apa yang mak kita tak nampak kan. Bila pursue dengan cikgu kata better kau ambil diploma. Sebab dia nampak aku tak boleh bawa asasi. Kau pernah kena kan? Aku tak ada. Parents aku kata ambil je bidang apa nak. Kita kena bagi tetamu lah. Kita kena bagi tetamu kan? Tapi kau dah betul. Sebab Zurin dia ada pengalaman. Sebab aku menentang pilihan mak ayah. Aku fight. Sekejap lah aku lah, betul lah tadi kau tanya aku. Betul. Apa benda lah aku cakap ni. Betul ya. Bila mak, tapi sebab bapa aku tak ada sungguh-sungguh sangat nak jadi cikgu tu, sebenarnya aku rasa dia just cuma tak suka. Dia tak suka lawyer. Macam kenapa law Zurin, kenapa lawyer, macam tu je. Tapi aku cuba juga. Dan untuk menjawab soalan kau, aku hantar sebenarnya permohonan ke Institut Perguruan tu. Aku hantar. Aku macam okay, nak sangat kan, aku hantar. Aku suka macam tu. Sekali tu aku cakap aku memang lelaki, nasib tak dia aku main elok. Tahun tu pula tak pernah dibuat. Dia orang nak lelaki banyak calon. Tahun 2010 2011 tu aku tak pasti. Dia nak result masa tu 8A 7A. Selalunya kalau 5 lepas selalunya tapi tahun kita tu tiba-tiba tahu orang ramai nak jadi cikgu ke aku tak tahu, dan dia nak lelaki banyak. So aku macam sujud syukur aku tak dapat masa tu kan. Tapi aku adalah hurt jugalah ego kan. Cakap kenapa aku tak dapat kan. Tapi aku tak kisah pun. Satu lagi metric account aku hantar jugalah for the sake untuk mohon metric kan, sebab semua orang mohon metric, aku pun mohon je lah metric account. Tapi itu aku tak pergi. So aku tahu memang ridiculous untuk aku ambil account. Aku dengan numbers memang tak boleh bersama. Aku memang at least science aku suka sebab dia melibatkan kehidupan tau. Tapi kalau maths aku tak boleh nak relate langsung. Walaupun sebenarnya aku okey je. Sepanjang UPSR, PMR, SPM aku okey je maths aku. Kita kena panggil orang yang belajar maths pula nanti. Tahu. Tapi Zurin, kita pernah buat satu ujian waktu sekolah dulu kan, yang tentang apa yang kita lebih pada minat cenderung. Lagi emosi. Ingat tak? SPM kan kita Masa buat. SPM. Aku tak ingat sangat apa yang aku ni.
Ingat masa kaunselor buat kat Yes. sekolah kita tu. Kau dapat apa selalunya? Aku tu bidang sains lah. Aku pun bidang sains, tapi lebih kepada bidang sains macam kejuruteraan lah. Dari dua tiga sains kan. Aku sains dengan hiburan. Oh. Tu. So sekarang ni kau pusing hiburan lah. Tolak sains. Zuri kau tak ingat Zuri? Subjek sains. Aku ingat. Untuk tutup soalan kau, aku rasa kau kena berani ni. Berani untuk cakap. Lain lah kalau kau tak ada pilihan. Dia masalah dia macam student kau, kalau parents suruh ni dia tak nak, tapi dia tak ada benda untuk counter pilihan parents dia. Macam aku ada pilihan. Aku cakap dengan mak aku bentangkan reason aku macam tadilah. Let me study law because benda ni general dan professional. Aku tak boleh pergi medik, aku tak boleh pergi accounts. So the only professional course yang aku tinggal adalah law. Dan benda ni general. Lepas tu macam biarin study dulu apa semua and that. Okay, so dan itu pun yang dapat. Yang lain tak dapat kan. Jadi mak ayah aku tak boleh nak cakap apalah. So itu waktu asasi. Waktu degree aku pilih sekali lagi. Dan ni aku rasa aku just terus masuk yang bab macam mana. Aku rasa pilihan kita tu juga selain daripada nak menjaga hati family dan parents, kita kena jadi praktikal dengan realis jugalah. Apa yang kita nak kerja apa. Macam somehow you kena jawab juga soalan ni. You kena makan, you kena ada gaji. Dan itu masa tu aku jadi praktikal. Aku masa degree aku ada pilihan macam aku nak lagi ke history ataupun sains politik. Tapi aku fikir aku boleh ni aku pilih letak nombor 1, 2 kan. Tapi bila aku fikir balik macam tak apalah, kita stick balik pada law. Waktu degree tu pilihan tu, so aku letak 1, 2, 3, 4 memang law. Cuma beza universiti je. Sebab asasi KPTM, Kementerian Pelajaran Tinggi Malaysia. Aku dah secure ambil law, tapi aku tak secure universiti mana. So antara 6 IPTA tu aku boleh pilih. UUM, Uniza, UKM, UITM, UIA. So aku dapat UKM. Aku letak first. Aku letak nombor 2 ke nombor 3. So aku takut bahasa Arab. So masa tu aku bersyukur jugalah. Walaupun tak ada siapa ajar, walaupun aku anak tunggal. Dia tak ada siapa ajar, tak ada sepupu, sepapat, tak ada 2 pupu yang masuk universiti. Jadi aku masih boleh buat dalam keadaan praktikal. So aku dah tahu dah ini buruk dia apa ni. Aku mungkin tak sanggup. Aku mungkin tak sanggup UIA macam kau. Arab 2 sem ke apa, 4 sem ke. Macam aku dah tahu dah. So aku tak ambil. Aku tak adalah bercita-cita tinggi sangat dengan diri aku. Aku tahu juga lah untuk set the bar tu low sikit kan. Kalau kau ada, contoh parent kau minta macam ni, kau ada benda kau nak jawab kan. Saya di bidang lain yang saya nak belajar. So mungkin parents dia boleh pertimbang. Kalau kau sendiri kau tak tahu apa kau nak buat, kau habis lah. Kau akan So, biar orang buat pilihan untuk diri kau. Student tu kena tahulah dia minat apa kan. Parent kata ambil ni, dia tak nak kau nak ambil apa, tak tahu. So tak guna ke Masalah sebab sekarang ni pelajar-pelajar lebih tak kenal diri apa yang dia orang nak. kan. Itu yang aku rasa. Lepas tu bila tanya dia orang minat apa, minat main game, minat main tu. Tak, sebab tu aku ada masalah dengan pilih berdasarkan dengan menjawab apa yang kau minat. Macam aku cakap kau lah, kau pilih apa yang kau minat. Apa yang aku suka Aku suka duit banyak. Aku suka dapat tengok YouTube, Netflix hari-hari. Aku suka tak payah kerja masuk pukul 11. Kan? Kalau kau tanya apa kau suka, apa yang kau minat, aku pun tak nak kerja. Aku macam makan, time makan kita makan, time buat video kita buat video kan. Tak payah nak menjawab ni. Of course lah, kita akan pilih benda-benda yang pleasure and short, yang masa pendek kan. Tapi kau kena tanya aku, apa yang kau sanggup tahan. Aku sanggup belajar 13 jam. Aku sanggup belajar lama daripada orang lain. Aku sanggup belajar 7 tahun. Orang belajar 3 tahun, aku belajar 7 tahun. So, kau lah medik kan. Kau sanggup benda tu. Aku sanggup kerja macam nak mampu, kena jadi kuli, gaji rendah apa semua. Aku jadi litigator. Macam aku, kami panggil lawyer yang ke court ni adalah litigator. Kita buat litigation. Litigation ni dia memang kerja dia tak ada, dia round the clock. So pagi katalah kau kena pergi case kat court, tunggu beratur, kau menghadap jam lagi kat KL tu. Aku ada soalan nak tanya. Dia ada situasi lain tau. Kita selalu cerita yang orang dia minat bidang ni, parents dia tak bagi. Tapi ada juga kes yang dia minat tapi tak dapat. Sebab aku rasa ramai je. Ada je kes student yang dah apply lepas tu tak dapat. Contoh paling senang, dia nak ambil sains, dia tak dapat sains, tapi dia minat sains. Kita ambil contoh paling terdekat. Macam baru ni result UPU dah keluar.
diorang tak dapat apa yang diorang inginkan. Dia dah apply kan, dah apply semua pilihan tu, sekali satu pun tak dapat. Kalau jadi kes macam tu, ini mungkin kita boleh bagi pada student yang nak sambung ni lah, apa yang diorang patut buat. Situasi aku tak dapat apa aku nak. Aku minta asasi sains lah dekat UiTM, UIA, UPM. UPU aku tak dapat langsung, so aku dapat matrik saja. Aku dapat kat Melaka. Even aku rasa kalau aku tak dapat pun, diorang cakap macam ni, try buat rayuan balik. Kita ada panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Even ada member tu yang dia dapat lambat sikit tau. Dia minat bidang tu, tapi dia kena tunggu lama sikit. Kalau kita ada banyak, sekarang ada Form 6, ada Poly. Dan aku rasa bidang yang macam ni pun, orang macam akan pandang rendah sikit tau. Aku rasa tak. Kadang yang daripada sini diorang boleh lagi berjaya. So jangan pandang rendah pada orang yang masuk Form 6 ke, masuk Politeknik ke. Even ada member aku yang ambil Form 6 pun, dia dapat balik degree bidang yang dia minat. Ada orang jalan dia singkat, ada orang jalannya panjang. Aku rasa jalan cerita kita ni berbeza-beza. Kalau tak dapat bidang apa yang kau nak masa awal-awal ni kan, jangan risau lah. Dia waktu kau bayangkan lah, aku dah second year, sekali dia masuk kita panggil universiti punya orientation. Sekali aku tengok orientation mula-mula, kawan aku, batch aku kan. Tapi dia ambil STPM. Tapi dia sampai juga. Dia sampai fakulti law juga. Universiti yang sama juga dengan aku. Cuma setahun lambat lah. Tapi tak kisahlah kalau itu yang kau nak kan. Kau fine lah. Dia sekarang ni banyak jalan lah kau boleh pergi kan. Kalau tak dapat satu ni, janganlah kecewa gila-gila ke. Aku nak bagi satu pandangan yang tak favourable lah. Yang tak favourite lah. Orang tak favourite pandangan ni. Kau kena tahu juga kau kena give up bila. Dan lagi awal kau give up sebenarnya lagi bagus. Memang orang akan selalu bagi advice, jangan give up dalam hidup ni. You kena pegang impian kau sampai jadi nyata. Tapi bagi aku, kau check balik kenapa kau nak tu. Adakah sebab visual yang masyarakat punya. Contohnya nak jadi lawyer sebab masyarakat kata, oh lawyer ni hebat, apa semua kejayaan prestige, macam duit banyak. Tapi kalau itu kerana itu kau buat pilihan, kau nak jadi lawyer, tak berbaloi kau ambil road yang panjang, kau habis duit beratus ribu, kau pergi universiti swasta, katalah MSU, Taylors, bayar hutang belajar beratus-ratus ribu. Kata kau pergi hantar, bapak kau hantar UK, mata-mata nak dapatkan juga degree law, lepas tu balik ambil result CLP lah. Banyak buang duit. Kerja profesional ni banyak buang duit. Jadi tak berbaloi. Kerana apa yang kau nak tu, kau kena tahu give up awal. Kau pun dah tak boleh. Walaupun aku dapat apa aku nak, tapi macam aku cakap tadi lah, aku tahu apa yang aku give up cepat. Aku tak ada terikut-ikut stigma orang macam, cubalah juga nak jadi doktor ni, boleh. Aku buat sekiranya aku boleh. Aku kalau bodoh sangat, tapi aku dah tahu tak payah Zurin, tak payah nak push ke situ. Kau pun bukannya minat sangat pun medik ni, which is kau tak tahan nak study. Tapi untuk jadi doktor, aku okey, aku tak takut darah, aku suka sains, aku juga orang, aku suka servis. So law ni servis, medik pun servis juga, kau deal dengan orang. Tapi aku tak rasa macam better you give up. Contohnya nak buat filem, katalah aku minat jadi jurnalis, tapi tak susah untuk peluang untuk aku jadi jurnalis international macam Al Jazeera ke CNN. Untuk aku sampai ke tahap tu, ratio dia sangat sikit. Berapa ratus ribu tu berapa orang dapat. English aku pun masa tak bagus, aku pun baru tengah belajar lagi. Jadi aku give up cepat. So tapi tak semestinya apa yang kau minat tu kau kena jadikan periuk nasi kau. Kau boleh kemudian 10 years later, 20 years later, kau boleh come back pada benda tu, kau jadikan sebagai hobi. Satu aku suka macam Reza Minhad, dia ada kerjaya dia kat Bank Negara, tapi hobi dia dalam dunia pementasan. Macam contoh YB yang ganti Nur Izzah tu, dia pun buat stage punya performance kan. Tapi dia kau macam-macam cara lah. Tak semestinya adalah antara benda yang mitos adalah kita kena jadikan apa yang kita minat, kita suka tu adalah periuk nasi kita. Ada benda yang kita minat tak praktikal. Contohnya kau minat terbangkan kapal terbang, yang main tu apa semua kan. Tak semua orang ada luxury untuk jadikan tu kerjaya. Kita bukan kat Amerika kau boleh jadi macam-macam kerjaya, macam laser punya ni kan. That's kerjaya dia. Berapa orang dapat jadikan kerjaya DJ sebagai kerjaya, macam Armin van Buuren ke macam tu kan. Dia memang DJ yang memang berjuta kan.
Bukan semua orang boleh dapat buat YouTube macam Lily Singh boleh buat empire macam tu kan. Kita kena praktikal jugalah. Senang cerita macam ni lah. Kata okay, contoh kau minat nak menyanyi, kau tak perlu nak sama belajar bidang nyanyian ke. Contohnya kau minat menyanyi, lepas tu kau minat pertanian juga, so kau samalah bidang pertanian. Okay, dalam masa yang sama kau boleh je teruskan bakat kau menyanyi, buat masuk program ke pertandingan menyanyi, rekod masuk dalam YouTube Dia ke. tak semua lah, tapi bidang yang macam arts, yang atlet ni, aku cakap dengan Safwan semalam, berapa orang dapat sarung jersey pemain kebangsaan kan. Memang berapa juta budak lelaki dalam Malaysia ni nak jadi pemain bola, tapi berapa ratus je yang dapat. Ratio tu sendiri dah tak akan side pada kau. Memang yes, kalau kau, memang orang akan cakap kalau if you want dunia akan bagi kan, tapi tak semestinya kan. Dalam kebanyakan kes tak, impian kau tak akan jadi nyata. Jadi kau kena being practical dan cari balik, okay, aku mesti masih boleh buat ni, aku ada skill ni, jadi ini akan bagi makan kat anak bini aku, jadi ini akan bagi duit kat mak ayah aku kan. Sementara sampai bila kau nak kejar impian kau, umur dah makin ni, masa belajar dah habis, bebanan hutang PTPN lagi kan. Aku bukan orang yang tepat untuk cakap benda ni, sebab aku cakap tadi, aku bernasib baik. Tapi kita boleh cari orang yang ada pengalaman macam ni, mungkin dia tak setuju lah. Tapi ini aku baca daripada banyak buku yang dia kata you just being practical lah. Jangan, tak semestinya apa yang kau minat tu perlu jadi periuk nasi. Itu je questionnya. Dia lebih kepada yang dah ada kerjaya lah, maksudnya dah habis study semua tu kan. Ini yang baru nak start ni. Baru nak start jugalah. Kau jangan tertipu dengan, jangan biarkan apa yang kau nak tu je yang blur your eyes. Kau jangan macam okay, aku nak ini je aku nak. Macam kena jadi praktikal, you kena tengok side lain. Ada job tak? Akademi tak? Ada universiti tak kat sini? Ada. Kalau kau dah tahu, okay, aku akan lari keluar dekat pasar rayang ni. Okay lah, kau boleh duduk Malaysia kan. Tapi kalau kau tak ni, kau kena fikir dah benda ni awal. Tak, aku rasa jangan biarkan diri kau dibutakan dengan angan-angan sajalah. Macam aku nak ni, so angan-angan kita kena mimpi, kita kena kejar mimpi kita. Macam pandangan aku ni memang aku rasa barulah untuk budak-budak tak pernah dengar lah. Tapi macam aku dah banyak baca buku, memang kata kau jangan biarkan angan-angan kau kaburkan pilihan kau. Masalah orang yang ada minat ni, dia jadi buta follow minat dia. You tak being practical, dan lama-lama kelamaan kau akan susahkan family kau akan susahkan orang yang support kau. Sampai bila kau nak kejar dah umur katalah, yelah, sebab tu kau kena tahu awal supaya kau tak buat kesilapan tu. Aku rasa kau memang takkan setuju sangat dengan pandangan aku. Ke kau macam ni? Pendapat aku setuju. Satu, sebab kita dah tamat zaman study ni, dia pun dah lama. Okay, kita aim nak jadi macam ni. So, lepas tu kita bayang, kalau kita jadi macam ni, kita akan jadi hidup senang. Tapi tak, kemungkinan benda tu tak jadi pun ada. Kau kena sedar lah kan. Bukan semua orang boleh dapat macam tu. Zurin kata kena pilih satu bidang yang okay, untuk jadi periuk nasi kau, untuk tanggung kau setiap hari. Lepas pre-degree, nak minta degree masih tak dapat lagi. Dah second fail. Lepas tu dia cuba lagi after degree, dia tukar course kan. Dah third, dia macam somehow sebelum kau banyak buat failure tu, dan akhirnya at the end kau akan pilih juga benda yang kau boleh makan kan. Bagi aku baik kau awal-awal kau dah tahu dah kau nak give up apa. Kau tak boleh kejar semua benda yang kau nak. Oh, aku minat ni, aku minat ni. Kau tak boleh macam tu lah. Kau kena, bila ada benda yang 2-3 pilihan lain, kau kena juga prioritikan yang mana lebih realistik, yang mana lebih praktikal. Contohnya macam tadi lah aku cakap, bila dah lepas pre-degree tu, masa nak buat pilihan pre-degree, senang. Foundation law je yang ada, tak ada lain. Tapi bila dah degree tu, aku masih terpanggil lagi. Macam, oh aku nak, boleh ni ambil sains politik, boleh aku ambil sejarah, boleh aku nak ni kerja dengan United Nations, nak buat human rights lah, apa semua benda. Impian aku satu je, aku tak nak duduk Malaysia. Tapi aku rasa macam tak praktikal Zurin. Macam legal ni lagi praktikal sebab dia professional dan dia luas. Sebab kau boleh, semua benda lah hidup kita ni, dari sejak kita lahir sampai kita mati, kita akan melibatkan undang-undang. Jadi aku rasa macam baik pergi pada law, masih lagi dalam tema yang sama, which is orang. Dia tak lari tema, tapi dia tak, sorry to say lah, aku boleh panggil budak sejarah. Bagi aku, sejarah susah dapat job. Dan kita ni Malaysian, kita kena sedar diri kita ni siapa. Aku kena sedar
kita ni Malaysian, Melayu, kita ni Muslim, aku ni perempuan. Bukan kita punya cita-cita tu tak terbuka seluas-luasnya. Macam tak, kalau dekat American, dia punya kerja tu, kau buat apa? Dia macam pelik-pelik. Kita tak sangka di sana dia boleh jadikan kerjaya kan? Macam ayat hip hop ni lah kan, kita jadikan rap sebagai kerjaya kan. Berapa orang yang dapat buat macam tu? Memang kalau ikutkan ramai nak jadi my career adalah penyanyi hip hop kan. Tapi tak semua orang akan dapat. Tak semua orang yang impi nak jadi penyanyi hip hop akan dapat jadi penyanyi hip hop. Yang akan dapat tanggung anak bini, yang dapat bagi mak ayah. Bila benda tu chances tu sikit, susah, you kena praktikal. Am I good enough? Macam aku katalah, aku jurnalis. Aku tahu aku tak apa-apa sangat. Aku tak ikut hati aku nak juga jadi pelakon apa semua. Tapi kita kena tak nak, kita kena tolerate jugalah dengan kita punya agama kita. Kita tak boleh pergi jauh. Kau conclude kan, okay, pada student yang baru nak isi, baru nak start kerjaya diorang, okay, bagi aku rasa once kau dah habis SPM ni, masa untuk kau buat kau punya keputusan sendiri. Baru nak start, banyak dia tak tahu. Dia orang pun kadang-kadang tak tahu nak refer pada siapa. Okay, at least ada benda kau nak share ni, cuba kau cerita. Sebab tu bagi aku jangan buang masa. Masa tu maksudnya apa? Jangan buang masa buat benda yang kejar pleasure untuk dalam segi short term. Kau suka tengok Netflix. Okay, fine tengok Netflix. Tapi latih diri untuk tengok dokumentari juga. Dan bila kau suka tu, dah start tulis, kenapa aku suka ni? Kenapa aku tak suka ni? Kenapa kau suka orang macam ni? Apa sikap yang kau tak tahan? Okay, aku tak suka orang lambat. Kau paling trigger kau lah orang tak beradab kan. Macam tu. So jadi macam kau dah tahu dah kenapa. Dari situ kau akan kenal diri kau sendiri. Kau suka menyanyi apa, siapa yang kau respect, siapa yang kau tak respect. Dan bila kau dah kenal diri kau sendiri, kau itulah masalah budak-budak sekarang sibuk nak cari partner kan. Tak payah nak kenal partner, nak cari jantan, nak cari betina. Aku dah mula kenal diri sendiri. Ambil masa untuk spend kenal diri sendiri. Masa sekolah dah buat benda tu. Masa sekolah tak perlu nak ni. Masa universiti nak bercinta tak apa. Sekolah kena bercinta lah. Tak, you kena kenal diri sendiri. Kau bercinta dengan diri kau sendiri. Kau bercinta dengan diri kau sendiri. Sebab bila nak buat keputusan tu, kau dah tahu dah. Okay, walaupun tak tahu secara tepat, tapi kau dah ada gambaran. Aku sebenarnya bukan orang sains. Aku sebenarnya orang yang kreatif sebenarnya kan. Jadi kau dah ada gambaran tu. Itu satu. Yang kedua apa soalan kau tadi? Macam mana nak saya nak pilih bila kau dah tahu ada gambar, kau dah kenal diri kau, baru kau ada stance. Bila kau ada stance, masa tu kau boleh fight dengan orang luar, sama ada parents atau family ataupun kawan-kawan ataupun sekolah, cikgu. Bila kau ada stance, baru kau boleh fight. Kalau kau tak ada stance, orang macam ni akan go with the flow. Buat je lah, apa yang ada je lah, apa yang dapat je lah. Masalah bila go with the flow ni adalah sampai bila? Sampai bila kau nak go with the flow? Mula mak suruh buat belajar subjek ni, lepas tu sambung degree ni, lepas tu mak suruh buat master, lepas tu mak suruh buat PhD, lepas tu mak suruh kerja ni, lepas tu mak suruh kerja kerajaan, lepas tu mak suruh kita nak berhenti, mak kata jangan berhenti. Sampai bila kau akan sentiasa buat pilihan? Jadi bila kau dah masa umur 17 kau dah tak boleh nak buat pilihan diri ni, kau nak sampai bila mak kau buat pilihan untuk kau? Itulah bagi aku, itu dia punya risiko lah. Satu dia seawal yang boleh buat pilihan. Aku tahu tak semua orang berani, tak semua orang kenal diri sendiri, tak semua orang tahu apa yang dia minat. Tapi cuba belajar, dan bila kita tengok video, carilah dekat YouTube konten-konten yang bagus. Bila baca, push diri untuk membaca. Baca yang lagi elok. Setiap hari, setiap tahun kena ada perubahan lah. Takkanlah umur 14 tahun tengok buku yang sama, baca benda yang sama. Umur 17 pun baca benda yang sama, tengok YouTube yang sama kan. Kena berubah lah. Itulah advice aku. Memang that's the truth and that hurts. Tapi itulah yang kau kena buat. Dia macam cari calon lah. Kau cari calon sendiri. Jangan suruh mak cari kan. Apa-apa jadi kan, mak disalahkan. Macam tu. Daripada umur 16 tahun aku fight dengan mak aku. Aku nak masuk MRSM. Aku nak tinggalkan sekolah kita. Bapa aku tak bagi. Sekolah depan rumah 10 langkah dah sampai kan. Kenapa nak keluar juga? Aku nak keluar. Dari situ aku fight. Nak ambil law. Nak aku sudah nak masuk UM. Bapa aku tak bagi. Atau aku macam fight jugalah. So semua benda aku fight. Tapi bila dah senangnya adalah bila aku
masa final year tu aku call mak aku. Dah tak nak study lah. Dah tak tahu nak buat apa kan. Lepas tu mak aku cakap, habis tu kamu yang pilih. Masa tu aku memang tak boleh nak cakap apa lah. Aku yang pilih kan. Masa tu dah 10 sem kot Safwan. 2 sem foundation. 4 tahun 8 sem lah. 8 sem degree kan. Sem terakhir final year, final sem, aku dah macam ya Allah, aku dah tak boleh lah, boleh nak muntah lah aku rasa kan. Aku macam nak kerja dah cepat, tolong lah, aku nangis lah. So masa tu mak aku cakap, Rin yang pilih, Rin habiskan lah. Macam tu lah. Macam okay, yes, aku yang pilih lah. So being responsible lah. So conclusion aku rasa kau ambil daripada Zurib ni lah. Dia kata yang first tu kau kena bercinta dengan diri sendiri tu. Kau kena kenal diri kau gila-gila kan? Bukan kena kenal je, kau kena tambahkan skill dekat diri kau. Tambah zaman sekarang ni tak boleh survive dengan satu skill lah. Dia kena ada lagi banyak skill. So untuk student yang baru nak start ni, aku rasa korang kena belajar skill lain. Lagi awal lagi bagus. Tapi aku ada satu soalan untuk kau Safwan, yang aku rasa curious. Aku curious, kalau kau dah decide untuk buat apa yang kau buat sekarang, kenapa kau still nak sambung degree? Siapa nak belajar sains? Benda ni adalah impian kau daripada awal ke? Kau dah tahu okay, after degree whatever it is, aku akan buat bisnes aku sendiri ke? Atau macam mana? Sebab semua orang akan tanya, kenapa kau tak try kerja apa yang kau belajar? Aku just nak bagi tahu pada yang baru nak buat keputusan ni, nak pilih study kat mana, nak kena belajar ke tak. Aku rasa korang kena je buat, pilih. Korang kena start berani untuk buat keputusan dan kena berani untuk tanggung keputusan yang korang pilih ni nanti. Keputusan ni ataupun pilihan yang korang kena buat ni bukan sekarang je. Nanti lepas ni akan ada lagi. So hidup korang sekarang ni, lepas ni akan ada lagi pilihan dan pilihan. Jangan takut untuk buat keputusan. Okay, kena beranikan diri. Orang akan kata macam HPM ni adalah hidup apa semua. Ya betul in a way, yes. Tapi dia punya natijah tu tak selama-lamanya. Yes. Tak selama-lamanya. Okay. Percayalah, kejap je. Dan jangan takut untuk buat salah, buat kesilapan dalam memilih. Okay, berani untuk tanggung. Alright. So aku rasa itu saja untuk episod kali ni. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Kita mengharapkan sharing ni akan, kita nak lagi ramai yang akan bagi cadangan ke apa benda yang kita boleh bincang, dan kami harap pun boleh bawa lagi ramai untuk kongsikan pendapat dia orang kat sini. Kita punya channel ni just untuk berkongsi idea dan juga membantu remaja yang baru nak start. Yes, kita punya target supaya next generation ni, generasi baru ni akan tak adalah dia buang masa ke ataupun macam mana kita nak share knowledge dengan dia orang. Bukan nak cakap kami ni dah, kita orang dah selesa lah kat sini lah kan. Kita orang semua belum 30 lagi. Tapi untuk pilihan yang korang tengah buat ni adalah kita orang dah lalu 10 tahun lepas. Jadi we quite certain lah dan understand lah semua apa yang kesan buruk baik yang kita orang dah buat tu. Pilihan yang kita orang dah buat. Jadi kami sekarang tengah struggle dengan konsep yang lain, dengan level yang lain. Tapi kita tetap akan bawa golongan-golongan macam ni yang early 30s, before 30s untuk share views ni.